agar Allah Subhanahu wa taala maklumkan hal keadaan mereka yang berada dalam nikmat dan keampunan Allah. Maka Allah turunkan ayat, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kau menyangka orang yang terbunuh di medan perang meninggal sia-sia begitu sahaja, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. 29 tahun sesudah itu nyata berlakulah banjir, terbongkar kubur mereka. Maka dipanggil Jabir bin Abdullah yang Allah panjangkan usia beliau, sehingga saat itu menyaksikan semula, menentukan siapakah ayahandanya. Maka ditunjuk oleh beliau, inilah ayahku. Masih lagi tubuh mereka tidak merebut, masih lagi tubuh mereka tidak merebut. Bila dialih-alih jasad Abdullah bin Amru, tangan yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya diletakkan kembali ke pergelangannya yang dah putus, nyata renggang. Apabila renggang sahaja, darah mencurah-curah bagaikan baru terpotong. Sesudah 29 tahun dikebumikan. Ini pengorbanan mereka yang menunjukkan cinta dan kasih mereka kepada Nabi mereka. Maka kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, dulu Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah, baginda SAW bersandar dan kadang-kadang meletakkan tangan pada sebatang pohon kurma. Kemudian datang di kalangan sahabat-sahabat Al-Ansar, mereka tawarkan, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau dibina sebuah mimbar agar Nabi SAW dapat berkhutbah. Nyata pada kali pertama Rasulullah SAW meninggalkan batang kurma tersebut dan berdiri di mimbar, maka kedengaran hadirin yang hadir semua dalam Masjid Nabawi mendengar bagaimana tangisan batang kurma yang kesedihan apabila berpisah dengan Rasulullah SAW. Jadi kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kalaulah batang kurma yang dah mati, yang dah merebut itu pun rasa sedih berpisah dengan Rasulullah SAW, apatah lagi kita insan, manusia. Sewajarnya, bahkan sewajibnya kita rasa rindu dan kasih kepada Rasulullah SAW. Rindu yang amat sangat, kasih yang amat sangat, cinta yang mendalam. Jadi bagaimana nak menghadirkan cinta, bagaimana nak menghadirkan kasih? Kalau tadi Ustaz Abdullah katakan berkaitan dengan bukti kasih dan cinta, sekarang kita berkongsi pula bagaimana nak menghadirkan rasa cinta dan kasih. Maka ulama kita katakan terdapat 3 cara untuk kita sampai kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, kita menghayati sirah hidup Rasulullah SAW. Cuba kita amati dan kita ingat-ingat berapa banyak kitab sirah yang dah kita habiskan dalam hidup kita. Berapa banyak kitab sirah yang dah kita baca daripada awal kelahiran baginda Nabi SAW sehinggalah kewafatan baginda Nabi SAW. Berapa banyak yang kita dah habiskan. Ataupun belum lagi satu kitab sirah yang kita beli dan kita baca. Maka bagaimana nak menghadirkan cinta dan kasih belum mengenali riwayat hidup Rasulullah SAW, belum mengetahui bagaimana jerih payah susah baginda Nabi SAW, belum menghayati bagaimana kesungguhan baginda Nabi SAW yang mengharapkan hidayah ini sampai kepada umat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama kita, ialah dengan kita menghayati syama'ilur Rasul, mengenali diri baginda Nabi SAW, seluruh aspek kehidupan baginda SAW, rupa parasnya, pakaiannya, makan minumnya, tidur bangunnya, bagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ini juga perlu kita
hayati satu persatu, mengenali rupa paras baginda, mengenali akhlak baginda, mengetahui apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan apa yang tak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohi majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat dalam majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tadi apabila kita hayati, apabila sunnah diikuti, akan datang rasa cinta dan kasih. Seterusnya yang terakhir ialah dengan kita menghayati ibadatul Rasul, bagaimana peribadatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana, sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana, adakah sembahyang kita telah mencapai ke tahap yang dikatakan oleh Rasulullah, ju'ilat li qurratu 'ainin fis shalah, dijadikan untukku rasa sejuk mata hati ketika menunaikan sembahyang, rasa feel, rasa seronok, rasa gemar untuk menunaikan sembahyang, rasa rindu, bahkan rasa kasih kepada Allah, rasa bimbang nak berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah terasa dalam hati sanubari kita ketika kita beribadah? Ketika tiga package ini, ya, sirahnya, syama'ilnya, ibadatul Rasulnya, kalau kita hayati satu persatu, barulah akan datang mutaba'ah. Ya, nak ikut, nak buat apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Masing-masing di kalangan kita, kadang-kadang kita mengetahui sunnah Rasulullah SAW. Banyak sunnah Nabi yang telah kita ketahui. Masalah yang kita hadapi ialah menghidupkan sunnah itu dalam diri kita sendiri. Sebab apa? Tak terbayang dan tak terkasih, itu sahaja. Kalau cinta, al-mar'u ala man ahabba ata'. Siapa juga apabila mencintai seseorang akan mentaatinya, akan menjaga hatinya, ya, akan bersungguh-sungguh, ya, memuji dan memujanya. Maka mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada malam ini, ya, yang sedikit ini dapat sama-sama kita ambil faedah. Duduknya kita dalam majlis ini, hati kita difokuskan kepada insan yang satu, Rasulullah SAW. Pemikiran dan khayal kita juga terbayangkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mekar cinta dan kasih kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan disaksikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Katakanlah wahai Muhammad, beramallah, amalanmu akan disaksikan oleh Allah dan Rasulmu. Mudah-mudahan baginda Nabi SAW menyaksikannya dan kita mendapat ridha daripada Rasulullah SAW, yang akhirnya merupakan tangga untuk kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ أستاذ عبد الهاشم البداني. أيها الجمهور الكريم، هذه التوصية التي قدمت لنا مشايخنا قبل قليل ذكرنا تنور قلوبنا للحب حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الآن نصل إلى الحكم الافتتاح لمجلس تعليم النور. فضل صاحب رئيس الجلسة بهذا الافتتاح. والسلام عليكم. Sekarang telah tiba masa yang ditunggu-tunggu untuk peresmian Majlis Ta'lim An-Nur, iaitu nama baru bagi Majlis Talaqi IIUM. Seperti mana yang kita tahu, ini merupakan hasrat Ustaz Mahathir sendiri supaya majlis kita dinamakan Ta'lim An-Nur. Ada sebab-sebab tertentu kenapa dinamakan majlis ini ialah Ta'lim An-Nur. Yang pertama, perkataan Nur dalam majlis Ta'lim An-Nur adalah diilhamkan sendiri oleh Al-Fadhil Ustaz, iaitu merujuk kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana menjadi nur bagi sekalian alam ini. Yang keduanya, perkataan Nur ini merujuk kepada guru beliau,
yaitu Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, seperti mana guru Al-Fadil Syekh menamakan pondoknya di Bogor dengan nama Ma'had Az-Zain Al-Makki Al-Ali Litafaqquh Fiddin wa Tahfizul Quran, yang merujuk kepada guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Allamah Al-Faqih Syekh Ismail Osman Zain Al-Yamani. Yang ketiga, perkataan Nur juga merujuk kepada Madrasah An-Nur sebagai mengambil berkat daripada madrasah yang dipimpin oleh Al-Habib Najmuddin Al-Khiri. Sekarang saya ingin menceritakan sedikit banyak sejarah talaki Majlis Talaki di UIABJ. Sejarah talaki di pusat asasi UIAM Talan Jaya ini bermula pada tahun 2007. Hasil daripada kesedaran penuntut UIA sendiri untuk menuntut ilmu agama secara talaki dan bersanad. Ia bermula daripada apabila Akhi Imran sekarang di tahun 2, iaitu pelajar medik kampus UIA Kuantan, dan beberapa temannya berjumpa Al-Fadil Ustaz Muhaddis agar dibuat satu halaqah ilmiah sebagai pengisian ilmu dan rohani di bawah asuhan beliau sendiri. Al-Fadil Ustaz Muhaddis menyambut baik cadangan dan niat murni tersebut. Akhirnya satu pengajian talaki bermula di Annex 202 dengan menggunakan kitab Aqidah Al-Muslimin dan syarahnya. Majlis diadakan pada setiap hari Jumaat bermula pukul 12.30 hari sehingga 1 tengah hari, dengan kehadiran lebih kurang 25 orang untuk halaqah yang pertama. Muslimat pada ketika itu diketuai oleh Ukti Rabi'atul Adawiyah, sekarang tahun 2 juga di Kuantan, itu pelajar medik. Majlis bermula dengan pembacaan kitab oleh Al-Fadil Ustaz dan kemudiannya disusuli dengan sesi soal jawab selama 15 minit yang terakhir untuk setiap penjumpaan. Kehadiran ahli pengajian semakin bertambah dari seminggu ke seminggu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada tahun 2011 Majlis Talaki UIAM Petaling Jaya telah bernaung di bawah Facilitator Representative Committee FRC sebagai platform untuk menganjurkan majlis talaki pada setiap hari Khamis malam Jumaat. Pada tahun 2011, Majlis Talaki UIAM diketuai oleh Akhi Faiz. Awaliyah dari beliau Ustaz Abdullah, dan beliau turut senang hati memberi kami ijazah beberapa amalan. Pada 14 Disember 2011, Majlis Talaki UIAM Petaling Jaya telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dikunjungi seorang lagi ulama muhaddis dan musnid Asia Tenggara, Al-Fadil Syekh Muhammad Husni Jimting Al-Lankati Al-Azhari Al-Mustafi, yang juga merupakan guru kepada Al-Fadil Ustaz Hadir. Alhamdulillah, dalam majlis tersebut Al-Fadil Syekh telah membacakan dan mengijazahkan hadis musalsal, yang mana sangat sukar untuk kita dapat dari masyayikh dalam majlis-majlis yang lain. Legasi perjuangan untuk menuntut ilmu diteruskan lagi apabila Al-Fadil Ustaz Muhaddis berkenan untuk mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin dan juga kitab Syama'il Muhammadiyah, dan yang terkini Ta'limul Muta'allim. Setiap pencinta majlis ilmu pastinya ternanti-nanti majlis sebegini, kerana Al-Fadil Ustaz banyak menekankan tentang kecintaan Rasulullah SAW dan juga Ahlul Bait, dan banyak menyampaikan kisah tentang kehidupan para ulama yang mana jarang kita dengar selama ini. Laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan kerana guruku, mana mungkin aku mengenal Tuhanku. Okay, sekarang saya menjemputkan saudara Faiz selaku wakil pelajar talaki untuk membawa plat talaki yang baru untuk peresmian majlis taklim ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untuk peresmian
Perasmian dijemput Ustaz Mahathir bin Haji Jun serta Syekh Abdullah Al-Qadahi dan juga Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani untuk merasmikan bagi menandatangani majlis perasmian. Dipersilakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كم حسنت لذة المرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Takbir. Sekarang kita para masyarakat kita mengambil tempat duduk semula.
sekarang dijemput iaitu program manager kita, itu saudara Syukri, iaitu program manager bagi Malam Mahabbah Rasulullah SAW, bagi mengiringi Ustaz Mahathir untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada masyayikh kita. Persilakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Ustaz Abdullah Al-Fadahi untuk menerima cenderamata daripada kami. Dan jemput pula Ustaz Hazri Hashim Al-Fidani untuk menerima cenderamata. Dijemput pula Ustaz Hakim kita untuk menerima cenderamata. Silakan. Last kali dijemput program manager kita untuk menyampaikan cenderamata kepada Ustaz Mahathir kita. Terima kasih kepada para masyayikh kita yang sudi untuk meluangkan masa pada ahli talaki di UAE ini. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, ada satu pengumuman untuk semua ahli talaki sekalian. Pertama, mana-mana yang tidak mendaftarkan diri, dia bolehlah mendaftarkan diri. Kedua, untuk talaki Ustaz Abdullah esok, siapa yang ada persidangan berdah boleh dibawa, insya-Allah akan dibaca esok hari. InsyaAllah sama-sama sekalian, sebelum kita melanggung majlis kita, sama-samalah kita yang berdekat dengan masyarakat kita, insyaAllah lepas pada kita majlis sama-sama kita bersalaman dengan masyarakat kita, insyaAllah. Jadi untuk yang terakhir, sama-sama kita tanggung majlis kita dengan
Al-Kafarah dan surah Al-As. Minta kepada peserta daurah bolehlah tunggu selepas pada jam makan. InsyaAllah pada sini insyaAllah selama kita sama